Kurobaka itu telah pun mendapat satu notis yang dia tak tahu daripada siapa yang mengatakan bahawa dia akan membalas dendam terhadap apa yang telah berlaku pada 18 tahun yang lalu. Kurobaka itu pun rasa pelik lah. Apa yang berlaku 18 tahun yang lalu sedangkan masa tu Kurobaka itu pun belum dilahirkan. Jadi dalam episod ni, Presiden Gozu yang menghantar notis tersebut kepada Kaito Kid telah pun menjemput Aoko untuk menghadiri satu makan malam di Toto Tower. Iaitu satu bangunan yang terdapat di Jepun lah. Katanya ada satu dinner di situ. Jemputan itu agak meragukan sebab apa? Sebab Aoko sendiri tak ingat pun yang dia pernah menyertai mana-mana pertandingan pun, tapi Aoko teruja lah untuk pergi kan. Dan bila Aoko bagi tahu Kurobaka itu tentang hal tu, Kurobaka itu pun rasa macam nak ikut Aoko mula-mula sebab dia tahu akan ada pemata ataupun jewelry yang akan dipamerkan di Toto Tower tu pada next week. Jadi dia nak ikut, tapi Akako telah pun bagi tahu dekat Aoko awal lagi yang Akako nak ikut. Sebab apa? Sebab Akako kata dekat Kurobaka itu bahawa jemputan ni adalah jemputan yang suspicious, meragukan. Sebab Aoko sendiri pun tak ingat yang dia pernah masuk mana-mana pertandingan. Kemudian Akako mengatakan bahawa ini mungkin satu jemputan untuk memancing Kaito Kid keluar sebab ada orang yang mengetahui identiti Kaito Kid yang sebenar. Pada mulanya Aoko dan Akako telah pergi ke sana, tapi disebabkan oleh Kaito Kid nak juga pergi ke situ, maka Kurobaka itu telah menyamar sebagai Inspektor Nakamori. Apabila dia menyamar sebagai Inspektor Nakamori, Akako pun dah pulang lah. Maka tinggallah Aoko dan Kurobaka itu yang menyamar sebagai Inspektor Nakamori di Toto Tower tersebut. Maka di Toto Tower inilah pada minit yang ke-14 minit 17 saat telah Aoko terkena perangkap iaitu gas tidur dan tangannya digari di satu kereta pameran. Di sinilah hadirnya Presiden Gozu yang keluar kemudian mention balik tentang perkara yang telah berlaku 18 tahun yang lepas. Apabila Presiden Gozu menyebut nama Phantom Lady, barulah Kurobaka itu teringat. Rupa-rupanya 18 tahun yang lepas yang dimention oleh Presiden Gozu tu adalah cerita tentang macam mana Kuroba Toichi dan maknya Chikage Kuroba telah berjumpa. Macam mana ianya berlaku 18 tahun yang lepas. Pada zaman dahulu, tak adalah. Pada 18 tahun yang lepas, Chikage Kuroba merupakan seorang Phantom Lady dengan tujuan yang sama juga iaitu untuk mencari pemata-pemata dan dia akan mencuri pemata tu. Tapi Phantom Lady ni selalunya dia akan mendapatkan pemata yang palsu ataupun replika yang telah dipalsukan oleh orang-orang yang buat pameran tersebut. Maka dia akan ambil replika tu macam tu, dia punya cara berbeza. Kemudian Phantom Lady tu tanya, siapa awak kan? Lepas tu Kuroba Toichi kata, I am Kuroba Toichi, your everyday magician. Macam tu lah. Phantom Lady tanya, apa masalah dengan pakaian dia dekat tempat orang Phantom Lady nak mencuri ni kan? Pakaian putih yang menyelah macam tu macam nak menarik perhatian orang je kan? Dia pun kata, Kuroba Toichi kata, pakaian tu sebenarnya adalah pakaian yang dia nak pakai untuk persembahan dia pada minggu hadapan. Bila Phantom Lady tanya, kenapa datang ke sini? Dia kata kat Phantom Lady, dia hadir to escort Phantom Lady away. Untuk mengescort Phantom Lady keluar. Seolah-olah dia tahu ada benda yang tak baik akan berlaku ataupun ada benda buruk yang akan berlaku lah. Masa tu Presiden Gozu pun datang. Maka keluar satu gari lah yang gari tangan Phantom Lady sebabnya itu merupakan satu perangkap. Bila Presiden Gozu dengar yang Phantom Lady nak bagi pemata palsu tu kat polis, dia kata dia tak boleh lepaskan Phantom Lady. Dia nak bunuh Phantom Lady kat situ juga. Sebab bila pihak polis tahu nanti dia punya kerja semua akan terbongkar. Kat situlah Kuroba Toichi telah menyelamatkan Phantom Lady. Yang macam mana dia selamatkan ni korang kena tengok. Memang epic. Dia pun setelah diselamatkan, dia lompat kot tingkap dengan motor tu kan, pecah tingkap tu. Kemudian Kuroba Toichi mengatakan kepada Phantom Lady dia nak menawarkan an early retirement, pencen awal lah kiranya, untuk memenuhi ruang di dalam dia punya treasure box, dalam dia punya jewelry box. Jadi Phantom Lady kata tawaran yang menarik kan, tapi Phantom Lady tak nak berkongsi. Kuroba Toichi kata sudah tentulah tak perlu berkongsi. Lepas tu Konosuke Eiji pun telah menghubungi Kuroba Toichi dan kata dia dah buat apa yang Kuroba Toichi suruh. Kuroba Toichi suruh dia membuat
satu scene untuk mengelakkan orang ramai daripada berada kat tempat tu kan. Tapi dia minta maaf dengan Kurobato-Ichi sebab pakaian Kurobato-Ichi yang terlalu menyelah warna putih tu dengan dia punya paragliding pula kan, dia tengah terbang sambil bawa Phantom Lady tu telah menarik perhatian orang. Jadi dia kata pakaian tu dah tak boleh guna dah untuk persembahan minggu depan. Kemudian Kurobato-Ichi kata berada, kalau macam tu jadikan pakaian ni satu suit untuk Phantom Thief, untuk Kaito yang lebih hebat daripada Phantom Lady, agar orang melupakan tentang Phantom Lady. Itulah the first appearance of Kaito Kid, di mana tujuan Kaito Kid menghapuskan ataupun untuk membiarkan orang lupa tentang Phantom Lady. So boleh dikatakan sweet lah sebenarnya kewujudan Phantom Thief ni, kewujudan Kaito Kid ni adalah disebabkan oleh cinta. Itulah apa yang saya nak terangkan dalam episod kali ni. Yang hebatnya tentang Kurobato-Ichi ni, pada minit yang ke-16 minit 37 saat, Kurobato-Ichi ni dia tak pakai Google Night Vision macam Phantom Lady pun, tapi dia punya jalan-jalan agak Phantom Lady, dia elak satu-satu laser tu. Sampai Phantom Lady pun teruja. Phantom Lady kata, dia tak pakai Google Night Vision? Mustahil. Takkan dia menghafal satu-satu laluan laser ni kan? Mantap Kurobato-Ichi ni. Bayangkan pada umur 20 tahun dia dah menang award sebagai seorang magician yang terbaik. Itulah Kurobato-Ichi. See you.